Banyak ni, insyaAllah. Perlahan-lahan. InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah kita dapat sama-sama pada pagi ini dalam satu suasana insya-Allah yang tenang, mudah-mudahan berada dalam keadaan dikelilingi oleh makhluk Allah yang beriman, yang berzikir daripada malam semalam terus sampai pagi ni. Cengkerik-cengkeriknya, unggasnya, belalangnya, begitu juga dengan monyet-monyet kera pun bunyi juga. Ada yang dengar bunyi sedih je. Jadi alhamdulillah kita berada di suasana yang banyak zikrullah. Alhamdulillah di rumah tempat sahabat kita di Bukit Besi ni, insya-Allah. Alhamdulillah kita mungkin ingin mulakan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, kita jadikan sebagai satu panduan kita lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau syaa rabbuka laja'alan nas ummatan wahidah wala yazaluna mukhtalifin. Dan kalaulah Tuhanmu
kan, berkehendak, tentulah dia akan menjadikan umat manusia itu semuanya mengikut agama yang satu. Tidak ada tidak ada agama yang banyak, agama satu je, Islam je. Kalau Allah nak, Allah jadikan agama ni satu je. Tapi kita lihat ada banyak agama yang ada di atas muka bumi ni. Wala yazaluna mukhtalifin, dan juga kan kita akan melihat kalau Allah kehendaki boleh semua bersatu, tapi mereka terus menerus dalam keadaan berselisih. Jadi Allah gambarkan dalam surah Al-Hud ni, surah Hud ayat 118. Allah gambarkan di depan kita ni memang ada perselisihan. Sama ada perselisihan yang besar ialah perselisihan agama. Perselisihan agama, dan perselisihan yang lepas daripada itu adalah perselisihan dalam bentuk sesama umat. Jadi Allah gambarkan kalau Allah nak bagi rahmat, bagi apa, maka dia boleh jadikan semua bersatu je, okey je, tak ada masalah. Sunnah tak sunnah, kampung tak kampung, sesat tak sesat, bodoh ke pandai, bid'ah ke tidak bid'ah, sunnah ke, Jadi illa man rahima rabbuka walizalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbik la amla anna jahannam minal jinnah wan nas ajma'in. Tetapi Allah SWT menyatakan sini illa man rahima rabbuka, kecuali mereka yang mendapat rahmat Allah. Jadi mereka yang mendapat rahmat Allah ni, dia tidak akan berada dalam keadaan sesat, menyeleweng, berpecah belah, bersisih, berbeza-beza pandangan. Dan kemudian Allah menggambarkan, dan sesungguhnya Allah lah yang menjadikan manusia, yang menetapkan kalimahnya, dan sesungguhnya adalah janji Allah bahawa sungguh-sungguh aku akan memenuhkan neraka Jahanam dengan ramainya jin dan manusia yang berdosa. Jadi Allah gambarkan tentang bagaimana sebenarnya kebaikan yang ada di atas muka bumi ini, kalau dalam keadaan sekarang ini pastilah sedikit berbanding keburukan. Dalam surah Asy-Syams Allah gambarkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka diilhamkan kepada manusia itu, mereka itu fujur, kejahatan, dan juga diilhamkan kepadanya takwa. Jadi Asy-Syaikh Qutb rahimahullah dalam kitab menggambarkan dalam Fidal Quran, tafsir dia kata apa? Kenapa Allah gambarkan fujur dulu baru takwa? Kerana fujur ini lebih dekat dengan manusia, lebih dekat dengan manusia, dan juga dia ada banyak, dua punya, dalam punya fujur. Dan at-taqwa ni dia terpilih, tidak ramai orang yang ada, dan sebagainya lah. Kita sebut kat sini bagaimana arahan untuk fujur tu sentiasa ada. Daripada mana? Kalau daripada dalam kita ni dipanggil al-hawa. Al-hawa, hawa ni apa? Hawa ni segala yang mengajak pada keburukan yang ada dalam diri kita, yang nak melawan kepada Allah, kehendak Allah, itu semua al-hawa. Al-hawa dalam diri kita ni. Jadi hawa ni dia merupakan suatu yang memang Allah jadikan dalam diri manusia dan jin. Ada seruan tu. Jadi kalau kita rasa kita dah baik, hati-hatilah. Rasa dah baik tu jahat. Rasa diri lebih baik, jahat. Contohnya kan, orang tegur kita kan, antara benda yang paling besar dalam tarbiyah ni ialah merendahkan diri. Merendahkan diri pada Quran dan Sunnah, kepada nasihat dan teguran. Jadi apabila kita merasa diri kita ni direndahkan oleh nasihat, kita rasa diri kita ni rendah, hina, ataupun kita rasa diri kita ni kita rasa malu dengan nasihat, maka dalamnya ada al-hawa. Dalam perasaan malu tu ada al-hawa. Malu
yang tidak mahu terima nasihat. Dia rasa macam kan, satu petir yang nak membunuh dia. Nasihat ni macam petir. Nampak macam kita kata peluru yang nak membunuh nasihat. Sedangkan nasihat itu adalah sebahagian daripada agama. Ad-dinun nasihat. Din itu adalah nasihat. Banyak hidup beragamanya mesti ada nasihat. Kalau tak ada nasihat, maka dia bukan beragama. Siapa yang tak boleh terima nasihat, dia tak ada agama. Ad-dinun nasihat. Nasihat kepada siapa? Nasihat kepada Allah, kepada Rasul. Kan? Nasihat kepada pimpinan-pimpinan mukmin, nasihat kepada semua orang. Maknanya kita sebut kat sini nasihat itu diberikan kepada semua. Jadi Allah pun bagi nasihat, Rasul bagi nasihat, pemimpin bagi nasihat. Kan? Jadi semua orang kena nasihat lah, itu kan. Jadi di sini kita lihat bagaimana salah satu daripada tanda al-hawa menyentuh kita bila ada benda yang kita buat melanggar syarak. Melanggar daripada apa yang diperintah Allah. Itu namanya al-hawa. Dia akan masuk. Kalau kena ke mata, mata nak tengok benda haram. Kalau mata melihat benda haram dia tunduk, maknanya iman. Ya. Kalau mata melihat benda haram dia tengok, maka al-hawa. Kalau dia sentuh telinga, telinga nak dengar benda haram. Sentuh kat lidah, lidah nak cakap perkara-perkara yang haram. Rumpat, fitnah, mengadu domba dan sebagainya. Kalau seorang ibadah, seorang abid melaksanakan ibadah, dalam ibadah kita ada hawa, binasa ibadah. Tak jadi ibadah, jadi maksiat. Walaupun sembahyang. Jadi hawa ni dia akan pergi ke mana tempat. Ini ujian. Ini sebut fujuraha. Salah satunya al-hawa tadi. Kan? Jadi fujuraha ni, al-hawa tu ada dalam diri kita. Kalau seorang hakim tersentuh pada akal fikirannya, maka dia akan melampaui batas. Dia tidak berlaku adil. Kalau seorang alim, bila terkena pada ilmu dia tu akan jadi untuk dia riak, tunjuk-tunjuk. Nak tunjuk siapa paling pandai, siapa paling kuat, siapa paling hebat hujahnya, dalilnya. Jadi nak berlawan. Dia tidak ada ketundukan, al-iman, at-tawadhu', tak adalah, hilang. Kenapa? Ilmunya telah disentuh oleh hawa. Jadi hawa ni satu yang ada dalam diri kita. Semua orang kena. Dan semua orang tak boleh nak lari lah. Memang Allah jadikan untuk masing-masing. Semua ada. Ini ujian. Ini ujian. Jadi sebab tu kita kena tengok diri kita. Kan? Adakah diri kita ini duduk di bawah syarak, di bawah Al-Quran, di bawah bimbingan hadis Nabi, di bawah adab dan akhlak, ilmu. Kan? Sebab ilmu ni dia akan melahirkan adab dan akhlak. Dia bukan melahirkan kan emosi yang tak stabil. Dia cakap lepas saja. Kan kadang-kadang kita sayang sahabat kita tapi cakap kita lepas je. Kan? Kita menyakitkan hati orang tanpa kita berkira, berfikir kan. Itu juga merupakan al-hawa. Jadi hawa ni adalah merupakan satu yang amat besar dalam kehidupan kita. Oleh kerana adanya hawa ini, maka ramai orang akan berada dalam keadaan tak perasan dia menzalimi diri dia sendiri. Tak perasan dia menzalimi diri dia. Jadi ini antara perkara yang benar-benar kita kena tengok balik dalam kehidupan kita. Kerana kalau tidak dia akan jadi sebagai satu yang merosakkan kita tanpa kita sedar. Jadi al-hawa ini para ulama dia pecah dua. Yang pertama al-hawa nafsi ataupun kita panggil hawa nafsu. Hawa kepada nafsu kita, diri kita. Yang kedua al-hawa qalbi ataupun hawa kepada kalbu, hati kita. Ada dua. Jadi kalau hawa dia menyentuh nafsu kita, maka rosaklah fizikal kita, ibadah zahir kita. Mata kita dan makanan. Ini hawa yang bersangkut paut dengan fizikal. Itu nafsu. Maknanya kalau makan tak kira dah. Makanan tu halal ke haram tak kira dah. Makan aja. Itu maknanya hawa. Jadi bila kita nak makan tu tak kisah makanan ni halal ke haram ke syubhat ke apa ke. Maka itu maknanya hawa telah menyentuh makanan tadi. Makanan dalam nak makan kita. Nafsu nak makan. Nafsu nak tidur. Nafsu nak tidur, hawa menyentuh, dia akan tidur. Terutamanya bila benda tu penting.
Nafsu nak cakap, dia akan cakap kan. Tak kira al-halal ataupun al-haram, tak kira kan. Jadi hawa ni dia akan menyebabkan nafsu ni, hawa nafsu ni dia akan menyebabkan benda yang fizikal. Pada makanan kita, pada pakaian kita, pada rumah kita, pada harta kita, pada kerja kita, pangkat kita, dia kena kat situ. Hawa nafsu. Maknanya lebih kata diri manusia yang suka pada dunia, itu nafsu. Hawa nafsu. Jadi kalau kita hari ni melihat diri kita, adalah kafarah Allah bagi. Kafarah ni apa? Kafarah ni kadang-kadang kita tak perasan kan, berlaku sesuatu yang buruk kan. Dan contoh yang buruk apa? Sembahyang tapi tak khusyuk, buruk tu kan. Bangun malam tapi kencing je, buang air, tak solat atau tak ibadah, atau buruk tu kan. Ataupun ada sahabat tapi kan kita bergaduh dengan sahabat kita, buruk. Jadi nak sebut kat sini kan, perkara yang berlaku dalam kehidupan kita ni, al-hawa nafsu ni, dia akan melibatkan perkara yang zahir. Ini panggil hawa nafsu. Kita kena tengok balik kan, diri kita ada tak di sana. Kalau kita bekerja, hawa nafsu ke iman? Lawan dia iman. Iman ni maknanya yakin pada Allah, nak ikut apa yang Allah suruh, ibadah. Itu al-iman. Lepas tu iman dia ada amal kan, al-iman wal amal. Jadi hawa pun dia ada amal dia. Jadi kita tengok balik. Ini contoh. Jadi sebab tu kita lihat hari ni ramai orang-orang yang berada di dalam keadaan memenuhi tuntutan hawa nafsu. Dia zalim kat orang kan. Dia salah tak nak minta maaf contohnya kan. Contohlah Jadi apa solusinya? Saya ringkaskan. Solusinya ada 3. Yang pertama sekali solusinya ialah kita bersifat wara'. Wara' ni maknanya kita pelihara diri kita daripada syubhat. Daripada benda yang haram. Lagilah, benda haram lagilah. Kan? Benda yang syubhat. Dan benda yang harus. Yang membawa kepada haram. Harus bawa pada haram. Jadi maknanya harus pun kena tengok. Yang wajib yang wajib yang membawa kepada kerosakan. Ada juga wajib membawa kepada kerosakan. Jadi kita lihat sini wara' ni maknanya kita jaga diri kita, hati kita, perhatikan diri kita ni supaya memelihara takwa kita dengan meletakkan ahkam taklifi, hukum-hukum Allah tu di depan. Ini wara'. Wara' ni dia memula dengan ada peringkat-peringkat dia, itu kemudianlah nak sebut sini nombor 1 wara' lah. Kalau kita tak ada wara', tak jagalah diri kita ni, kita akan ikut nafsu. Hawa nafsu. Bukan nafsu je, hawa nafsu. Kita akan ikut dia. Jadi wara' ni maknanya kita memelihara diri kita. Kalau yang bagi mereka yang ingin dan terbiar ni, pelihara diri daripada syubhat. Haram memang kita tinggalkan. Kalau tahu haram, tinggalkan. Siapa yang tahu haram, kemudian dia buat juga. Haram, dia buat juga. Maka maknanya dia telah memutuskan dirinya daripada dengan Allah. Putus. Qata', putus. Walaupun masa itu tengah sembahyang. Walaupun masa itu tengah beribadah, baca Quran. Tapi bila melakukan sesuatu yang haram, maka dia putus. Dia putus. Jadi maknanya kita lihat di sini, orang yang beriman, dia tak buat haram. Dia tinggalkan yang haram. Kalau haram, dia tinggal. Kemudian kalau yang wajib, dia buat. Dia buat yang wajib. Ini minima orang yang Islam, Muslim, yang takwa. Kemudian wara' ni atas sikit daripada tu, dia jaga daripada benda yang dia tak pasti. Contoh apa? Contoh nak kahwin. Nak kahwin Ada orang kata tak apa nak kahwin. Kita kena kenal. Kita kena kenal. Kenal dengan seseorang. Kemudian kita kenal dengan seseorang tu tidak mengikut syarak. Apa maksud mengikut syarak? Yang pertama sekali, batas-batas yang fizikal. Yang kedua, batas-batas yang bersifat spiritual. Yang ketiga batas mental. Jadi jaga syarak ni ada 3 fakulti fizikal kan, spiritual dan mental. Jadi fizikal ni
Kalau orang nak kahwin, dia tak jumpa. Tak jumpa. Tak berdua-duaan lah. Tidak buat apa? Berdua-duaan. Itu fizikal. Kenapa? Allah gambarkan, wala takrabuz zina. Kan? Jadi, wala takrabuz zina, jangan kamu menghampiri zina. Jadi, nak jaga tadi tu, yang fizikal dia tengok. Kan? Dia tak jumpa. Ada pandangan hari kata, kita kena jumpa. Kalau tak, macam mana nak tahu? Kalau jumpa tu dalam keadaan yang tidak ada syarat-syarat yang diizinkan oleh syarak, maka dia bersifat haram walaupun bukan berzina. Seorang kat sini, seorang lagi kat kursi sana, ujung sana, kursi putih tu. Jauh kan, berapa meter ni kan? 5 meter jarak. Assalamualaikum kan? Waalaikumsalam kan? Dululah, sekarang dah pakai ni pula. Assalamualaikum kan? Saya nampak awak kan? Saya pun nampak awak juga. Gitu kan. 5 meter jauh duduk. Tapi bertemu kan. Dari sudut hukum macam mana kan? Kalau dia boleh membawa kepada zina, haram. Allah gambarkan wala takrabuz zina. Jadi nak kahwin niatnya baik. Nak bentuk rumah tangga, Baitul Muslim, Baitul Dakwah contohnya, tapi kan tidak melalui jalan yang syarak. Jadi fizikal dia tak jaga. Ataupun dari sudut mental. Hari ni lebih susah mental dan spiritual. Kita banyak guna ni kan. Guna handphone. Guna handphone, cakap malam-malam sampai ke pagi. Kan. Alasan nak ta'aruf. Kan. Tapi nak ta'aruf tu tidak mengenai syarat. Syarat ni mesti apa? Mesti ada orang tengah. Nak ta'aruf, mesti ada orang tengah. Maksudnya orang tengah ni apa? Orang yang telah kita amanahkan untuk menyusun kita, dan kemudian setelah sampai satu peringkat setuju semua, nak kahwin dah, nak nikah dah, barulah ta'aruf. Nak kahwin, nak nikah, nak ta'aruf, tapi disusun oleh orang tengah. Ni boleh tak kita nikah sendiri? Ada amalan batiniah kan? Orang-orang amalan tasawuf batiniah ni dia kata boleh nikah sendiri. Dipanggil nikah batin. Nikah batin. Jadi dia pun cipta satu sini, kita ni dah dekat dengan Allah, kita ni dah banyak ibadah, dah okey dah semua, maka kita boleh nikah batin, dia kata. Ini semua adalah ajaran-ajaran yang sesat, ajaran sesat. Nak nikah mesti ada orang yang menikahkan, wali ataupun wali hakim mesti ada. Dia tak boleh seorang-seorang dia. Jadi kalau macam Adam dengan Hawa macam mana? Allah SWT yang satukan. Allah yang satukan. Ada kan? Ada. Jadi dia boleh maknanya kalau kita ni anak cucu Adam ni kena apa? Kena mesti ada yang menikahkan. Jadi nak berinteraksi pun mesti ada orang tengah. Itu syarak. Kenapa nak jaga tadi? Fizikalnya, mental apa? Terbayang-bayang. Dikisahkan satu kejadian berlaku. Seorang belajar di universiti di Johor, kan? Seorang belajar universiti di Selangor, kan? PJJ, percintaan jarak jauh. Tak ada orang tengah. Sama-sama dia belajar sekolah agama. Sama-sama sekolah agama belajar. Akhirnya kan berminat dengan seorang tu, dia pun hubung dengan WhatsApp, kan? WhatsApp dengan dalam mesej. Hubung bagi tazkirah lah semua. Akhirnya terlibat dengan zina. Kenapa? Bermula dengan mental. Bayangkanlah inilah apa sebagainya, kemudian hati kan sebagainya. Jadi akhirnya menyebabkan kita ni terperangkap dengan perangkap syaitan. Hati kita jadi gelap. Ini hawa nafsu. Jadi hawa nafsu ni mesti ada warak, mesti jaga warak. Lagi tinggi kedudukan kita, lagi tinggi peringkat kita, lagi besar warak kita kena ada. Warak warak ni apa? Buat sesuatu yang menjauhi syubhat. Benda yang syubhat kita jauh. Ini cara ringkas macam itulah. Jadi ini solusinya. Kalau tak boleh jaga warak, tak boleh jaga nafsu. Hawa nafsu tak boleh jaga. Tak boleh jaga. Walaupun kita seorang alim. Walaupun kita seorang awliya Allah. Jadi gambar ini gambar kita awliya. Walaupun kita seorang yang boleh kata beribadah banyak kan. Baik. Nombor satu warak. Yang kedua zuhud. Zuhud ni adalah merupakan satu kita macam nak definisikan zuhud. Seseorang yang ingin mencari, seorang yang zahid itu ialah seorang yang ingin mencari kesempurnaan akhirat. Zuhud.
Maknanya hati tak ada dunia kat hati dia. Mungkin tak ada orang kaya, mungkin dia hebat dari sudut hartanya. Tak ada masalah harta banyak sebab Allah bagi harta kepada siapa-siapa yang dikehendaki. Jadi orang kaya ni Allah uji dengan harta. Orang miskin Allah uji dengan tidak ada, tak ada. Jadi yang kaya pun diuji, yang miskin pun diuji. Jadi kaya tu tak salah. Yang salah bila kekayaan dalam hati. Kesenangan dalam hati, dunia dalam hati, itu salah. Jadi warak dia menjaga dunia tak masuk dalam hati. Orang miskin pula tak salah miskin. Yang salah bila dia banyak komplain. Tak sabar. Dia tak sabar, tak boleh sabar. Itu salah kat situ. Tak sabar itulah hawa. Dalam kemiskinan. Ada orang minta miskin kan? Miskin minta Allah, ya Allah jadikanlah kaya. Allah tak bagi kaya kat dia. Ada orang kaya, Allah tak bagi miskin. Kenapa? Kalau Allah bagi miskin, dia akan kufur. Jadi Allah sayang dia, Allah bagi dia harta kaya, dia ingat Allah. Dia boleh bersyukur, boleh sedekah, boleh macam-macam kan. Tapi kalau Allah bagi miskin, habis. Ada orang pula miskin. Doa, minta sebagainya, memang tak kaya-kaya. Kerja tak jadi, ladang tak jadi, semua pakai tak jadi berlaku. Rupanya kalau dia kaya, dia kufur. Sebab tu, di dalam miskin, ada Al-Latif, rahmat Allah. Dalam kaya, ada rahmat Allah. Jadi jangan komplain. Allah bagi harta sebagainya, syukur. Gunakan untuk kebaikan. Allah bagi miskin, taat, sabar. Jadi ini warak. Warak dia melihat sesuatu dengan kacamata al-iman. Kemudian dia meninggalkan dunia daripada dalam hati. Hati tak ada dunia. Dunia tu kan dalam tangan dia digunakan. Jadi nak merawat hawa nafsu mesti bersifat zuhud. Zuhud ni dia ada uraian dia panjang lah kan. Kemudian yang ketiga, untuk merawat al-hawa ini ialah mesti kita sentiasa dalam keadaan mempunyai sahabat-sahabat yang baik. Akhirul ashabi. Kita punya sahabat-sahabat yang baik. Sahabat yang baik ini termasuklah kan kita kata orang-orang yang boleh membimbing kita. Orang yang boleh membimbing kita, mesti ada orang boleh bimbing kita. Bimbing kita ni sama ada daripada muallim, dia seorang guru, seorang syekh dalam bentuk hatinya, seorang yang ada kasih sayangnya dalam bentuk untuk membantu dia kan. Seorang yang boleh membimbing dalam bentuk disiplin, jadi seorang murabbi. Kemudian begitu juga pada masa yang sama dia nakkan ada sahabat-sahabat yang baik. Jadi sahabat yang baik ni insya-Allah dia boleh membantu mengawal nafsu, sebab bila nak buat jahat aja dia pegang tangan. Kau ni apa ni, tengok sana ni perempuan tu kan contohnya. Astaghfirullahalazim kan. Kita dah apa dalam keadaan yang tak ni kan, tak sedar, tak perasan. Jadi maknanya kena ada sahabat. Jadi tiga ni nak rawat hawa nafsu. Kan? Hawa nafsu ni benda yang ni. Yang kedua, hawa kalbu. Hawa kalbu ni ialah bila menyentuh hati kita, roh kita. Jadi hawa kalbu ni kan adalah, kalau nafsu tadi dia suruh makan, harta, pangkat, dunia luaran fizikal. Kalbu ni hati pula. Apabila hawa menyentuh hati kita, rosak hati kita. Jadi hawa kalbu ni dia lebih berat daripada hawa nafsu. Hawa kalbu ni ialah contohnya apabila dia mengikuti hawa tadi, maka dia akan rosak. Tiga perkara yang merosakkan kata Rasulullah SAW. Asyuhu. Syuh. Yang diikut. Syuh ni apa? Syuh ni tamak yang bersangatan. Syuh. Dia bukan tamak lagi, tamak yang bersangatan. Syuh. Maknanya kita ikut tamak kita. Kita je nak yang penting. Pentingkan diri kita nak. Jadi itu akan rosak. Yang kedua al-hawa. Hawa yang diikuti. Hawa yang diikuti. Jadi maknanya disebut kat sini hawa ni satu benda yang ada dalam diri kita, hati kita rosak. Kalau dia menyentuh hati kita, sembahyang pun kan jadi riak. Sembahyang pun jadi riak. Kan? Ibadah jadi riak. Kan? Ilmu jadi ujub, dia pandai, dia rasa diri dia pandai. Tak boleh kena tegur. Tak boleh kena tegur. Bila ada seorang kata kita ni tak betul ni, bid'ahkan orang, sesatkan orang, kita pun melenting kata siapa yang salah ni? Siapa yang salah? Kita tak tengok diri kita. Kita tengok dia orang yang cakap tu. Maka kita membantai orang tu pula
Jadi kita pun bantah dia pula. Jadi ini sesat, ini sesat pula. Jadi makin-makin pakat sesat berlaku. Hari ni satu fitnah besar berlaku. Bila kita kata budaya salah menyalah ni, budaya sesat menyesatkan ni. Jadi nak sebutkan sini itu daripada ujub. Kalau orang tegur kita, kan, orang tegur kita, salah dia, cara dia tegur salah. Cara dia tegur salah. Tapi pada tegur tu ada kebaikan dan kebenaran, maka wajib kita ambil pengajaran. Betul ke? Macam tu. Kita pun muhasabah. Muhasabah. Kita tak melenting lah, gitu kan. Jadi ini kita nak sebut balik lah, supaya kita sama-sama dapat kebaikan. Jadi untuk hawa kalbu ini, dia merupakan penyakit batin lah. Jadi penyakit batin ni tidak boleh dirawat dengan warak. Tak boleh. Makin warak, makin sombong. Makin rasa dia ujub. Kan? Dia tak boleh dirawat dengan zuhud. Zuhud ni apa? Orang lain semua makan banyak, kita tak makan. Orang lain semua pakai cantik-cantik, kita pakai comel-camping. Zuhud, nampak zuhud. Tapi hati tak selesai. Makin dia zuhud, makin dia sombong kat orang. Rasa aku lebih baik daripada orang lain. Ada pula nak menunjuk-nunjuk, dia zuhud. Saya zuhud, saya tulis lagi. Saya zuhud, tuan-tuan. Bukan dalam bentuk tulisan, dalam bentuk hati. Jadi untuk hawa kalbu ni tak sama macam mana fizikal. Hawa kalbu ni solusinya bukan warak, bukan zuhud, bukan juga berkawan dengan orang baik. Berkawan dengan orang baik nanti kan dia rasa diri dia first class. Orang lain semua lelaki-lelaki aja. Aku dengan orang baik-baik ni, aku baiklah, orang lain semua lelaki. Jadi berkawan dengan baik pun jadi jahat juga hati dia. Kan, kalau dia zuhud, dia beribadah, ibadah jadi riak. Ibadah jadi takbur, sombong. Jadi hawa nafsu dikawal oleh 3 tadi. Yang pertama warak, yang kedua zuhud, yang ketiga bersahabat dengan orang yang baik. Tapi hawa kalbu tidak boleh dengan solusi yang pertama. Jadi hawa kalbu ni sesuatu yang susah. Digambarkan oleh Imam Ghazali rahimahullah. Ini beberapa imam-imam yang lain gambarkan, dia mesti menyentap hati. Hawa kalbu ni mesti menyentap hati. Hati disentap. Macam mana? Takut yang tiba-tiba. Tiba-tiba ada satu ketakutan ataupun rindu yang bersangatan. Maksudnya satu yang menyentap hati. Maksudnya menyentuh hati. Satu yang menyentuh hati. Bukan sekadar kita beramal. Sebab orang yang ada hawa dekat hati ni, kalbu ni, lagi banyak amal, lagi sombong dia. Lagi dia rasa dia paling bertakwa. Kan? Tak boleh terima teguran dah lama-lama. Jadi kan, dia mesti ulama katakan mesti menyentap hati dia. Dan nak menyentap hatinya hanya Allah yang boleh bagi. Jadi sebab tu kita bimbang hawa kalbu. Hawa kalbu ni sebab dia datang daripada rahmat Allah. Dia tak perasan dia ni duduk di bawah pengaruh hawa tadi. Tak perasan kenapa? Kerana hati dia tadi. Maka di sinilah kita lihat bahawa untuk berada dalam anugerah Allah itu, maka Nabi SAW menggambarkan kepada kita supaya sentiasa berada di dalam proses tarbiyah. Proses tarbiyah. Proses nak bentuk hati kita. Proses nak beri peringatan pada kita. Jadi majlis ilmu, majlis ilmu, majlis tazkirah, peringatan, ataupun merendahkan diri kita untuk bersama-sama dengan kebenaran Allah, tarbiyah tadi, itulah jalan dia. Hak ni tak boleh, lain tak boleh. Sebab tu dia mesti ada 3 perkara. Yang pertama sekali mesti ada murabbi yang bantu dia. Sebab tu murabbi ni merupakan rukun tarbiyah. Rukun tarbiyah mesti ada murabbi. Murabbi ni bukan kita sebut je. Ni murabbi tak. Murabbi dia ada hak-hak dia. Ada dia punya sifat-sifat dia. Jadi mesti ada orang boleh bimbing kita. Ada tempat kita mengadu. Dan murabbi ni pula mesti orang yang telah melalui tarbiyah juga. Dia mesti orang dah lalui lah, bukan ikut Google. Kalau ikut Google tak jadi. Jadi share Google sama je dia. Baik, jadi di sini kita lihat anugerah Allah. Maka akan berlakulah peningkatan dari sudut akal dia, peningkatan dari sudut hatinya, peningkatan dari sudut fitrah dia. Fitrah salimah baru meningkat bila disentuh. Bila disentuh.
Dan di sinilah digambarkan ada 3 rukun kepada tarbiyah itu. Yang pertama, murabbi misali, ada orang menjadi contoh dia. Yang murabbi misali. Yang kedua, bisa ada bi'ah tarbawiyah, suasana yang boleh mendidik. Suasana mendidik ni adalah suasana-suasana yang boleh menyentuh hati dia. Yang pernah diceritakan, ada seorang syekh yang cukup besar. Dia belajar tengah belajar lagi. Kemudian dia kata, saya telah bersama dengan tuan guru selama 40 tahun. Dah tua lah. Tapi saya rasa masih lagi tak dapat sembahyang khusyuk. Saya masih lagi kosong, hati saya keras. Baca Quran pun tak ada rasa apa-apa kan, contohnya. Maka dia kata, boleh tak saya nak belajar? Saya nak tahu masalah saya. Kata tuan guru ni, kalau kamu sanggup buat yang saya cakap ni, insya-Allah. Dia suruh apa? Buka serban. Letak. Buka jubah. Pakai baju biasa. Pergi pasar. Beli buah-buahan yang elok-elok, duduk kat tepi pasar, kan. Ambil buah tu, bagi pada seorang, free je. Kemudian suruh dia sepak. Suruh dia pukul. Kan. Jadi dia buatlah. Rupa-rupanya dia dah duduk lama dengan tuan gurunya, tapi yang ada dengan dia apa? Kan. Awak di kalbu. Di luaran mungkin dia tak dah makan benda haram, tak makan dah. Mungkin dia dah tak melihat benda haram, bercakap benda haram, dia fizikal tak berlaku maksiat, tapi hati dia keras. Hati aku rasa keras, sembahyang tak boleh khusyuk, doa tak boleh rasa sedih, rendah diri, bertaubat tak ada menangis, setitik air mata pun tak keluar. Keras hati. Kan? Kita istighfar 1000 kali istighfar, tapi setitik air mata pun tak keluar. Maknanya tak menyesali dosa. Jadi maknanya hati tu keras. Jadi rupanya ada dalamnya hawa. Dia rasa dirinya besar, dia rasa dirinya berilmu, alim, dia rasa dirinya hebat kan. Akhirnya dia kata satu hari je dia merendahkan diri dia, merasakan diri ni tidak ada apa-apa, malam tu dia dah boleh menangis dah. Solat malam tu menangis. Tak pernah menangis. 40 tahun solat tahajud tak tinggal. Puasa tak tinggal, Quran. Kita kata ibadah semua buat, tapi hawa kalbu tadi. Hati itu dipenuhi oleh al-hawa. Sehingga tak keras, tak boleh nak menangis, tak boleh. Tak boleh nak buang. Tabiat-tabiat yang kita kata tabiat-tabiat yang menyentuh kepada hati, tak boleh nak buang. Jadi ini perlu kepada bimbingan. Jadi tuan guru dia kata, kamu buka ni. Buka kopiah ni. Apa namanya panggil? Serban. Buka, pakai baju biasa, pergi kat pasar. Ada seorang ini berlaku pada Imam Ghazali pun berlaku sama juga. Kan Imam Ghazali pun sama juga. Dia ilmunya tinggi sebagainya, selepas tu Allah tegur dia dan akhirnya dia tersentap. Maknanya tersentap. Kerana sepak, tak sentap lah, sentap. Nampak? Yang sepak tu orang kan. Ataupun contohnya orang muka kan. Ataupun setengahnya kena basuh tandas. Nampak macam biasa, tapi rupanya nak lembutkan hati. Sebab hati ni dia misteri. Kalau dia berjinak-jinak dengan kemewahan, dia keras. Kalau berjinak-jinak dengan maksiat, dia mati. Tapi itulah yang nafsu suka, hawa suka tadi. Jadi ini sebutnya. Ya, sebab itulah di sini kita lihat kan, apabila kita berada dalam bi'ah ni, bi'ah tarbawiyah ni, rukun ni maknanya dia kena ada, dia panggil zuruf. Jadi suasana, 3 suasana. Jadi bi'ah suasana yang mendidik ni ada 3 suasana. Yang pertama suasana dalaman. Suasana hati kita. Zuruf nafs. Nafsiyah dia panggil. Suasana hati. Suasana hati dia kena disentuh. Kalau orang dulu-dulu, uraian daripada kitab-kitab dululah, gambar kat kita, contohnya tiba-tiba mimpi masuk neraka. Ada seorang guru Inggeris, bahasa Inggeris di Melaka. Lama dah ni. Dia ni memang westernized. Belajar kat Amerika ke mana. Balik ni nak mengajar bahasa Inggeris dekat sekolah. Pergi sekolah pakai skirt. Cikgu ni pakai skirt.
Dululah masa zaman sebelum ni. Kemudian dia cara dia ajar pun western. Dia nak jadikan anak-anak murid dia western semua. Malahan dia pun tak semayang, tak apa sebagainya. Tapi orang Melayu kita lah. Allah izin satu hari dia mimpi masuk neraka. Ini maknanya Allah nak sentap dia punya hati dia. Dia mimpi masuk neraka. Dia mimpi dia punya baju kena bakar. Dia mimpi dia kena bakar, panah mak dia pun kena bakar semua. Memang sakit, dia rasa sakit sebagainya. Hari ini tersedar, teresak-esak dia menangis. Tak tahu nak buat apa, dia carilah siapa-siapa yang boleh tanya. Dia cerita pasal mimpi dia. Allah mimpikan dia neraka. Ini berlaku di Malaysia kita lah, kat Melaka. Dah lama lah ni. No? Jadi akhirnya dia pun cerita tentang neraka. Sedangkan dia tak pernah baca hadis neraka. Yang dia cerita semua betul berlaku. Betul berlaku. Maka akhirnya dia bertaubat. Jadi hawa nafsu, hawa kalbu dia habis. Allah sentap dengan ketakutan. Ada juga yang kadang-kadang Allah datangkan mimpi yang mana dia jadi rindu dengan syurga Allah. Ada juga. Apa nama bidadari yang selalu disebut-sebut dalam nyanyi tu? Ingat? Ainul Mardiyah. Ada dikisahkan seorang ni dia mimpi jumpa Ainul Mardiyah. Dia mimpi je, dia nampak je. Dia lah bidadari yang Allah bagi kat dia, tapi belum lagi. Tengok aja boleh. Allah bagi tengok. Dia terjaga terus, dia rindu dah kat Ainul Mardiyah, tak mau dah. Kan? Lain terus dia berdakwah apa semua, akhirnya mati syahid. Nak sebut kat sini, maknanya ada orang yang Allah bagi hati ni disentap dengan sesuatu. Ini anugerah Allah untuk melawan hawa kalbu ni, memang kena minta ke Allah. Ya Allah, sesungguhnya hati aku ni ada banyak penyakit. Kena minta ke Allah. Tapi untuk sebagai usahanya, Nabi tunjuk pada kita, kena bersama-sama dengan proses tarbiyah yang menyentuh hati. Sebab tu kita tekankan hati. Kan? Ala fil jasadi mudrah. Iza salahat jasadu kulluh. Wa iza fasadal jasadu kulluh. Ala wahyal qalb. Pada tubuh badan manusia ada segumpal daging. Yang kalau baik-baik semua. Kalau rosak-rosak semua. Itulah hati. Jadi digambarkan sini hati kita. Sebab tu kita sebut amalan hati lebih utama daripada amalan fizikal. Jadi ini sebab tu kita lihat di sini Allah uji kita pada hari ini dengan dua ujian yang besar. Yang pertama, Allah uji kita dengan hawa dan syahwat. Hawa maknanya syahwat. Yang kedua, Allah uji kita dengan syubhat. Ini dua ni. Jadi orang yang mengikut arus al-wahan ini, arus al-wahan, maka dia terlibat dengan dua benda. Syubhat dan syahwat. Syahwat ni maknanya nafsu dia disentuh oleh al-hawa dan hatinya juga disentuh oleh al-hawa. Itu syahwat. Jadi syahwat ni pula dia ada yang fizikal dan dia ada yang batin. Dan apabila berlaku begitu, maka kita akan melihat banyaklah berlaku perkara-perkara yang menyebabkan kita ni menjadi lemah, dan tidak kuat sehingga akhirnya mengikut arus. Jadi bila kita tak jaga syubhat dan syahwat, kita akan mengikut arus. Al-wahan. Kalau nak duduk baik duduk dekat rumah yang ada benda-benda semua daripada duduk dalam kemah bersusah payah travelling payah sebagainya. Jadi alhamdulillah Allah bagi izin pada kita ni jadi manusia yang ada kesedaran yang sanggup bersusah payah. Alhamdulillah. Jadi sinilah kita lihat bagaimana kezaliman yang ada di atas muka bumi fasa yang keempat ni, mulkan Jabariyah ni, kezalimannya telah jadi akar, umbi dah. Jadi dasar dah. Dan dah mendasar dah. Jadi kalau kita kata keadilan dah terlalu sedikit. Terlalu sedikit. Dan orang-orang beriman yang betul-betul benar terlalu sedikit. Ramai yang berpaling daripada apa yang digambarkan sebagai kelompok yang diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah gambarkan kepada kita melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang
kelompok-kelompok ni ya la yazalu ta'ifah min ummati zahirin hatta ya'tiyahum amru wa hum zahirun. Pasti akan sentiasa ada sekelompok orang daripada umat aku yang sentiasa diberikan kemenangan sampailah ketetapan Allah datang menghampiri mereka. Mereka tetap menang. Dalam hadis yang lain digambarkan la tazalu ta'ifah min ummati zahirin wa fi riwayah 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadzalik. Sentiasa ada daripada umat aku ini sekelompok orang yang akan menegakkan kebenaran, yang mana mereka akan berperang di atas kebenaran dan tidak merugikannya. Orang yang menghinanya, ada orang akan hina dia sebagainya, tak rugi sampai hari kiamat. Dan mereka tetap dalam keadaan demikian sehingga hari kiamat. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa orang yang tidak mengikut arus ialah orang yang berjuang. Kalau kita tidak berjuang, maka kita akan terperangkap dengan arus. Arus apa? Arus syubhat dan arus syahwat. Syubhat ni maknanya benda tu tak jelas. Islam ke tak Islam? Syubhat. Kalau syahwat tu al-hawa tadi. Dorongan-dorongan jahat. Dan sebab itulah dari sini kita lihat di akhir zaman jauh lebih berat daripada ujian sahabat-sahabat dahulu, kerana pada hari ini golongan munafikin berkuasa. Golongan munafikin berkuasa. Menjadi majoriti. Jadi munafik ni majoriti yang berat. Kalau zaman sahabat dulu kan, sahabat-sahabat kemudian ada juga munafik tapi dia minoriti. Kemudian ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekarang ni masalahnya munafikin yang jadi majoriti. Kemudian tak ada pula kan ulama-ulama yang kita kata mursyidin. Nama mursyid ramai. Mursyid pun ramai. Tapi yang betul-betul ada cahaya tu tak ramai. Tak ramai. Yang mementingkan zahir. Zahir saja. Jadi kita lihat di sini bagaimana yang lebih berat ni. Kenapa? Kerana golongan munafikin berkuasa. Golongan musyrikin berkuasa. Kalau ada mukmin pun dengki pula. Dengki pula. Dia tengok macam ni dia rasa tak sedap. Dia rasa dia sepatutnya. Dengki pula. Ataupun ada muslim yang mengkhianati pula sahabat dia. Tak sampai mukmin, muslim aja. Bersama-sama tapi dia pula mengkhianati pula. Dan ketiadaan peribadi Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat, iaitu mereka yang betul-betul mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah musuh kepada orang yang nak duduk dalam taifah mansurah itu bukan hanya dari kalangan musyrikin, kufar, tetapi juga munafikin. Dan kita lihat bukan juga dari kalangan itu sahaja, ada juga orang Islam yang berkhianat, muslim yang berkhianat, munafik yang menjadi penjilat kepada jahiliyah. Dan tambahan lagi adanya pula pakatan jahat, yang mana musuh itu menyerang kita secara nampak dan secara tak nampak. Jadi umat Islam tersepit, mentalnya tersepit, hatinya disepit, fizikal disepit, semua disepit belaka. Kenapa? Dengan serangan yang bertalu-talu tadi. Tapi sini sebab kita lihat bagaimana perlu kepada apa yang kita gambarkan kepada taifah. Rasulullah SAW telah bersabda, akan datang kepada umatku apa yang telah datang kepada Bani Israel. Sama kata Rasul SAW, tidak berbeza. Sehinggalah dikata ada di kalangan Bani Israel dulu yang berkahwin dengan ibunya, akan berlaku juga di mana orang tu akan berkahwin dengan ibunya. Di kalangan umat Muhammad pun akan ada ikut juga. Dan menikahi ibunya secara terang-terangan. Maka akan ada pada umatku yang melakukan seperti itu. Sesungguhnya Bani Israel telah terpecah belah. Berpecah belah kepada 71 golongan. Umat aku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Dan semuanya itu masuk neraka kecuali seorang. Kecuali satu golongan. Iaitu yang berada di atas apa yang aku dan sahabat aku berada bersamanya. Jadi sebab itu kita lihat di sini, kita akan melihat perpecahan yang banyak, pergaduhan yang banyak, persisihan banyak. Banyak persisih. Ada yang bersisih mengenaan ibadah, ada yang bersisih mengenaan akidah, ada yang bersisih mengenaan
kehidupan, adab, akhlak dan sebagainya. Macam-macam lah. Berselisih. Jadi berselisih ini sampai peringkat kan bukan saja di peringkat pemimpin-pemimpin umat Islam, sampailah ke peringkat rumah tangga. Rumah tangga pun pakat berselisih. Jadi sebab tu persiapan nak kahwin ni, perkahwinan bagi anak muda lah kan. Dan juga bagi orang yang nak kahwin balik lah. Persiapannya bukan persiapan fizikal. Yang paling utama sekali ialah persiapan kan bagaimana kita ingin menghidupkan kan iman dan kasih sayang sesama kan mukmin. Jadi kalau kita dah berkahwin tu sebenarnya kasih sayang tu bagaimana kasih sayang yang diikat dengan akidah, dengan iman. Jadi kita lihat di sini bagaimana kita nak kena mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis dipanggil hadis Irbad. Hadis ini panjang. Kita pernah banyak kali baca tentang hadis ini, di mana dalam hadis ini menyatakan bahawa siapa-siapa di kalangan kamu yang hidup panjang akan melihat banyak perselisihan. Banyak perselisihan. Dan perselisihan itulah yang digambarkan akan muncul kelompok-kelompok yang berbagai-bagai. Yang mana masing-masing akan hidup dalam keadaan sesat dan bid'ah dan khurafat, menyimpang sehingga mereka terkeluar daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan maka Nabi gambarkan maka hendaklah kamu berada bersama apa yang aku dan sahabat aku buat, maknanya mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini antara perkara-perkara yang kita nak kena rasa pada hari ini, iaitu kelompok yang diberikan keselamatan, najiyah. Kelompok najiyah yang diberikan keselamatan itu adalah merupakan satu kelompok yang sebenarnya dia ada sifat-sifat dia. Hari ini kita nampak banyak, sebab itulah kalau boleh kita elakkan daripada berselisih. Berselisih. Kita kena tak boleh elak, tapi kita cuba elak kan. Macam mana nak elakkan? Dia asas dia satu je. Al-iman pada Allah, yakin bahawa Allah SWT lah yang merupakan penyelesaiannya. Maka Allah menggambarkan kepada kita bagaimana nak menyelesaikan tu mesti ada kasih sayang. Mesti ada kasih sayang. Jadi kasih sayang inilah yang akan menjadikan seseorang itu boleh bersama-sama dengan sahabat dia. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman ke seseorang itu sehinggalah dia sayang pada saudara dia sebagaimana dia sayang diri dia sendiri. Jadi Rasulullah SAW gambarkan tidak sempurna iman. Jadi nak jadi pejuang akhir zaman ni, sayang ni kena tinggi. Sayang kat sahabat ni kena tinggi. Apa maksud sayang kat sahabat? Tengok apa Nabi Allah gambarkan. Ya ayyuhallazina amanu man yartadda minkum an dinih fasawfa ya'tillah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wala yakhafuna lawmata laim zalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim. Wahai orang beriman, siapa-siapa di antara kamu yang berpaling tadah daripada agamanya, maknanya Allah gambarkan orang ini dah dapat Islam, dah dapat hidayah, dah dapat kebaikan, tiba-tiba dia tak mau ikut, berpaling tadah. Maka Allah akan mendatangkan satu kaum yang kasihkan mereka dan mereka juga kasihkan Allah. Allah kasihkan mereka dan mereka kasihkan Allah. Jadi orang yang berjuang ni mesti sayang Allah. Sifat dia. Dan Allah sayang kat dia. Jadi macam mana nak sayang Allah kalau kita tak kenal Allah? Hati kita tak kenal Allah, akal kita tak kenal Allah, hidup kita tak kenal Allah. Macam mana nak sayang Allah? Jadi kita tengok Allah gambarkan orang yang Allah Subhanahu Wa Taala gantikan ataupun yang berjuang tadi ialah orang yang sayang kepada Allah dan Allah sayang kepada dia. Dan apa tanda dia sayang kepada Allah dan Allah sayang kepada dia? Mereka itu bersifat lemah lembut terhadap orang beriman. Jadi dengan orang beriman ni lemah lembut. Ada tak salah sahabat kita? Ada. Tapi kita lemah lembut. Kita tidak riba dia, ngumpat dia. Kita tidak fitnah dia. Kita tidak laga-lagakan dia. Ini semua dosa besar. Semua dosa besar.
Melagu-lagukan, memecah belahkan ini dosa besar. Jadi kan dia bersifat lemah lembut dengan orang beriman. Bukan berlemah lembut dengan orang yang dia ada kepentingan. Kan, hari ini berlemah lembut sebab ada kepentingan. Kan, bersama-sama orang yang beriman ni sebab dia dapatkan sesuatu. Mungkin perniagaan dia ke, mungkin dia nak dapatkan kepentingan-kepentingan, dia boleh selamat apa-apa ke kan. Kenapa berjemaah? Sebab ada kepentingan. Jadi Allah gambarkan orang yang beriman tadi, yang berjuang tadi, dia bersifat lemah lembut terhadap orang beriman dan dia bersifat tegas terhadap orang yang kafir. Bersifat tegas. An azillatin 'alal mu'minin wa 'izzatin 'alal kafirin. Dengan orang beriman dia azillah, dia lemah lembut. Dia raikan sahabat dia sebagainya. Ada persisahan faham? Dia tengok diri dia dulu. Betul ke aku ni? Bukan dia tengok orang lain dulu. Lepas tu dengan kasih sayang dia pun bincang. Bincang. Tabayun. Dapatkan penjelasan apa dia kan. Kemudian dia aizah. Aizah dia kan bertegas. Tegas dengan alal kafirin. Jadi atas dua ni kasih sayang ni menjadi asas. Jadi sebab tu Taifah Mansurah bukan satu pertubuhan, tapi dia merupakan satu kan ikatan hati yang ada kasih sayang. Jadi kalau kita ada hak tu, betul lah kita ni. Kalau tak ada yang tu, mungkin kita ada sesuatu lain yang kita nak capai, yang kita nak hajatkan, maka kita kena cek semula lah supaya kita kena betulkan. A'izzatin 'alal kafirin. Maka apa daripada kasih sayang tadi, yujahiduna fi sabilillah. Dan mereka ni berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia berjihad pada jalan Allah dengan sungguh-sungguh dan mereka tidak takut kepada celaan orang. Jadi orang akan boikot kita. Orang akan cakap macam-macam. Orang akan tuduh macam-macam. Orang akan fitnah macam-macam. Wala yakhafun. Dan mereka tidak ada ketakutan kata semua kan kecaman, celaan, fitnah yang dibuat. Zalika fadlullah. Itulah merupakan satu anugerah, satu kelebihan, satu keluasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yu'tihi man yasha, pada mereka yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah lah yang amat luas kurniaan dan pengetahuan dia. Jadi sebab itulah kehidupan seorang al-mahdiin itu nombor satu. Kita cuba tengok ciri-ciri, kita ringkaskan. Nombor satu, ciri-cirinya mereka beriman pada Allah, yakin, dan kemudian mereka duduk dalam tarbiyah. Jadi kita kena duduk dalam tarbiyah. Tarbiyah ni bukan majlis ilmu sahaja. Itu kalau majlis ilmu dipanggil tau'iyah. Tau'iyah ni apa? Proses nak dapatkan ilmu. Itu tau'iyah. Atau setengah dipanggil tausiyah. Itu proses nak dapat ilmu. Jadi tarbiyah lebih lagi daripada itu. Tarbiyah ni membentuk hati kita, membentuk pemikiran kita, membentuk hidup kita, adab kita. Jadi bukan dengan sekadar ilmu saja. Ada orang ingat ada ilmu cukup dah. Jadi bukan ilmu saja, lebih. Kemudian yang kedua, mereka yang duduk dalam al-mahdiyin tadi, oleh kerana dia nak bersama-sama dengan penyatuan, kekuatan tadi, maka dia hidup dan setia, al-wala'. Dia wala' bersama dengan prinsip Islam. Dia mesti kekal, kekuatkan diri dengan Islam. Apa dia prinsip-prinsip tadi? Antaranya prinsip Islam, iman dan ihsan, iaitu dia memelihara diri daripada kesesatan dan murtad. Memelihara daripada kesesatan dan murtad. Jadi sebab tu hari ni kita tengok nak tahu kita ni bersama tak bersama, tengok dalam hati kita ni kita sayang pada siapa. Kita suka dengan siapa. Siapa yang kita sayang dengan ni? Kalau kita sayang dengan orang yang berjuang, orang yang beriman, yang bertakwa, alhamdulillah. Tapi kalau kita sayang dengan yang lain, kita kena cek balik lah. Kita cek balik. Kita tegas dengan siapa? Kita tegas dengan orang-orang yang beriman, yang baik dengan Allah. Kita tengok, kena cek balik. Kena cek balik. Jadi orang yang setia, yang wala', yang hidupnya itu bersama prinsip Islam, maka tanda-tanda dia berkasih sayang dengan kasih pada Allah, dan Allah kasih pada dia, dan dia kasih kepada sesama mereka. Menjaga kita kata tadi dari sudut akhlaknya supaya sentiasa bersama. Kemudian yang ketiga, amat menjaga ukhuwah. Jadi Taifah Mansurah ni ceritanya lah menjaga ukhuwah. Jadi kalau ada golongan yang cuba memecah belahkan,
menimbulkan perasaan negatif pada sahabat kita, menimbulkan suatu yang tak elok pada sahabat kita tadi, merosakkan ukhuwah, maka itu bukan daripada Al-Mahdiyin. Al-Mahdiyin dia amat menjaga ukhuwah. Dia jaga ukhuwah, dia ambil berat perhatian kepada sahabat-sahabat tadi. Duduk dengan kekuatannya kasih sayang tadi. Dan dia menjadi satu ummah, satu jamaah. Jadi yang ketiga ni, dia bukan hanya ikut prinsip Islam sebagainya, tetapi dia amat menjaga ukhuwah. Jadi menjaga ukhuwah ni salah satu daripada ciri-ciri Al-Mahdiyin. Jadi inilah yang akan dipecah-pecahkan nanti. Nanti kita akan dipecah-pecahkan. Nanti ada fitnah datang, tuduhan sebagainya kan. Jadi kita pula tengok dari jauh. Dan kita pula tak nak ikut arahan Allah. Tentunya Allah kata baikkan, islahkan antara sesama Muslim kan, contohnya. Allah suruh kita baik sangka. Allah suruh kita tabayun. Jadi perintah-perintah Allah kita tak buat. Jadi kita lihat ciri-ciri mereka Al-Mahdiyin itu, mereka sentiasa menjaga ukhuwah dan kasih sayang. Dan kemudian tegas dengan kafir. Apa maksud tegas dengan kafir? Dia hidup dengan keadaan dia berjuang membina kekuatan Islam. Tegas maknanya dia berjuang. Yang dibuat semua pakat berjuang belaka. Nampak macam travelling je. Nampak macam musafir. Tapi rupanya satu latihan perjuangan. Tak ada satu pun hidup kita ni melainkan semua JDT belaka. Semuanya JDT belaka. Jadi kalau ada yang tidak JDT, itu merupakan amalan maksiat. Maksiat bagi orang yang Al-Mahdiyin. Bagi Al-Mahdiyin, semua jihad dakwah dan tarbiyah yang dibuat. Mungkin nampak macam naik kereta, tolong orang, tolong sahabat. Mungkin nampak macam niaga, tapi semua JDT belaka. Dalam rangka nak membina kekuatan jihad, dalam rangka nak menghidupkan dakwah, dalam rangka nak menghidupkan tarbiyah, mendidik kan. Jadi semua aktiviti kita itulah asas dia. Jadi bila kita itu asasnya, maka itulah maksud kita tegas dengan sistem kekufuran. Jadi tegas ni bukan kita nak lawan sebagainya itu dengan cara membabi buta ke, dengan cara kita kata tidak ada kaedah-kaedah. Tapi kita membina sistem kita, kekuatan. Ini yang ramai tak faham. Ramai ingat kan, Muslim Village contohnya. Itulah dia solusi. Tapi Muslim Village tak ada ukhuwah. Kita ingat kita boleh buat bol, emergency exit kan. Tapi ukhuwah masih lagi putus. Kan? Orang yang boleh memberikan dia peringatan, orang yang dekat dengan dia pun dia boleh buang sahabat-sahabat. Kan? Ingat besok kalau berlaku kesusahan, boleh bersama-sama tak bila kita tak latih ukhuwah kita. Masa aman, damai, masa sekarang ni okeylah boleh, tapi masa susah besok nyawa. Kan, nyawa. Dia melibatkan nyawa. Mungkin kita rasa kita nak sampai peringkat nak kena gadai nyawa untuk sahabat. Sampai peringkat macam tu. Ini ukhuwah kasih sayang. Barulah kata mencintai sahabat sebagaimana mencintai diri sendiri. Sampai peringkatnya dia bukan sekadar tak ada duit kita bagi duit kan. Fizikal senang lagi. Tapi ini nak tanam perasaan supaya tidak benci. Susah tu. Kan? Sahabat kita ni jenis kasar. Orang Melaka jenis. Orang Melaka kasar kan. Cara bahasa dia kan habau lah kan. Celaka kan. Lahanat tu orang Melaka biasalah kan. Maknanya kasar sikit. Bahasa dia kasar. Hatinya lembut bahasa dia. Dia punya budaya dia tu kan. Kita pula orang jenis lembut. Mungkin orang Kelantan agaknya kan. Atau orang Ganu ke kan. Lembut sikit kan. Bahasa dia lembut kan. Kalau cakap binatang pun menatai. Tak habis, tak penuh. Menatai beruk mu. Menatai beruk tu dia tak penuh. Tidak binatang. Macam mana? Binatang kau. Jadi kan. Dia tak menatai. Menatai sikit je kan. Menatai beruk kan. Contohlah. Jadi dia lembut sikit lah. Lembut. Tapi betul lah. Orang Kelantan lembut sikit tak? Kelantan, Ganu kan. Orang Johor pun boleh tahan juga lembut sebenarnya. Yang kasar pun ada tapi yang lembut-lembut. Jadi kadang-kadang tak sama cara kita cakap tu. Interaksi kan. Kasar je. Baling-baling je kan. Makan memang baling-baling kan. Kita biasa makan hidang, duduk kan. Tiba-tiba sahabat kita memang baling. Ni background dia. Mungkin dilatih oleh ayah dia komando. Kan. Memang jenis lasak kan.
Kita, ayah kita orang istana kan. Pelan, makan berbunyi pun kena marah kan. Jadi bila kita melihat sahabat kita, kadang-kadang ada benda yang tak sama, yang kita tak sama, tapi kita nak melihat sayang tu dulu, kasih sayang tu dulu. Fikir macam mana supaya jangan sampai kita ni bersisih dengan dia, bergaduh. Sebab memang bergaduh ni akan jadi budaya. Pada hari ni kita lihat kan, hari ni bergaduh macam-macam cerita kan. Macam kita sebut dah hari ni, fitnah besar sungguh lah. Terutamanya bila ulama ataupun orang alim kita dekat dengan politik. Bukan dekat dengan penguasa ni, politik. Ya, saya minta maaf sebut politik. Kenapa? Sebab politik ni dia membentuk musuh. Politik demokrasi lah. Kalau siasah Islam tak bentuk musuh. Siasah Islam, dia tak akan minta diri dia jadi ketua. Tak ada. Siasah Islam, dia akan mengutamakan amanah. Amanah daripada nak jawatan. Dia tengok amanah tu dulu. Bila dia tak dapat, dia rasa lapang dada dia. Sebab kan, dia terlepas daripada bebanan nak jaga sesuatu yang besar. Tapi politik demokrasi masing-masing nak ke depan. Kenapa? Sebab ada kepentingan-kepentingan. Jadi bila orang alim kita ikut arus politik, habislah kita. Kan, tak nampak dah kebaikan. Kan? Bekas mufti Mesir datang. Contohnya kan. Tapi orang yang dijemput oleh parti politik yang lain, yang musuh dia, orang yang sepakat bantai belaka, yang dia ada side. Sebelah sini pun sama juga. Jadi sebab itulah kita sebut kat sini, kadang-kadang kita tak perasan. Kita berada dalam suasana yang tegang kerana kita mengikut arus. Maka sebab itulah kita nak kena melihat bagaimana tegas kepada kufur tadi, membina kekuatan kita, kasih sayang sama kita dan sebagainya. Dan kemudian kemuncaknya ialah wazir watu sanami al-jihad. Kemuncak yang tertinggi adalah al-jihad. Itu digambarkan oleh hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini kita lihat bagaimana kelompok ini tidak akan boleh dibinasakan, dihancurkan. Siapa yang berada dalam kelompok yang ciri-ciri tadi tu, Allah akan tolong dia. Walaupun dia minoriti, tak ramai. Tak ramai. Yang buat kemenangan ni bukan majoriti, minoriti. Yang menang ni minoriti. Berapa ramai kamu melihat golongan yang sedikit boleh mengalahkan golongan yang besar. Ini Quran Allah gambarkan kita kan. Ramai yang sikit tapi boleh kalahkan yang besar, yang ramai. Kenapa? Kerana kualiti yang ada pada mereka, kualiti al-mahdiyin, kualiti mereka yang diberi hidayah. Bukan sekadar nama aja. Jadi sebab tu kita kena berhati-hati dengan perancangan musuh yang sentiasa menjauhkan kita daripada perkara yang sepatutnya kita buat. Hari ini kita banyak habiskan masa kita berbalah sesama kita. Kalau tak setuju sesama kita, duduk jumpa sama-sama lah. Ustaz A dengan Ustaz B jumpa sama-sama, bincang elok-elok kat meja, makan-makan semua, minum-minum semua, sedap-sedap. Lepas tu buat keputusan bersama. Jangan keluar kat media. Ataupun jangan kita buat sesuatu yang orang media akan manipulate. Media ni, netizen ni, cyber trooper ni, bukanlah semuanya soleh dan baik. Ada juga yang jenis nak memecah belahkan. Jadi kita lihat di kalangan cyber trooper ni pun ada yang dibiaya oleh musuh Islam. Jadi bukan semuanya baik. Tiba-tiba kita menggunakan cyber trooper, medan cyber ni, laman online ni, untuk kita nak tegur orang. Memanglah akan jadi meletup. Benda sikit jadi banyak. Kan, benda sikit jadi banyak. Semalam saya tengok, semalam juga tengok kan. Ada pula satu orang ni, tak saya sebut siapa lah tapi orang alim lah. Tegur pula tegur ni bantai ni, dia jadi berkembang-kembang. Jadi kita pun tak tahulah macam mana boleh terjerumus di dalam fitnah berlaga-laga ni Jadi kita rasa itu hawa kalbu, masalah hawa kalbu. Jadi kadang-kadang benda tu ada dalam diri kita, kita tak perasan. Saya tak cakap lah orang lain ada nafsu, kita tak ada hawa kan. Kita pun ada juga kan.
Kita pun lemah juga. Kita pun ada kelemahan. Tetapi nak sebut sini, kita kena muhasabah sama kita lah. Supaya kita tidak terlibat dengan apa yang dirancang oleh musuh. Musuh memang nak suruh kita gaduh. Oh, gaduh tu kalau ceramah, bayangkan kumpulan A ceramah kat sini, kumpulan B ceramah kat sana, seberang jalan, kan? Guna pula apa speaker, tolak sana, tolak sini, kan? Sana sesat bid'ah, yang sana mana dalil, mana ni kau pun bid'ah juga, kan? Jadi, kan? Boleh bunuh-bunuh tu, kan? Boleh sampai dekat pukul, kan? Sama jadi di Felda, ingat lagi Felda apa nama tu? Ceramah PAS kat sini, menghadap situ, UMNO menghadap situ. Masa zaman tu PAS UMNO gaduh lah, kan. Gaduh, Felda apa dah, tak ingat. Siapa yang ingat ni? Sampai dia bergaduh, yang kita ni kawan sama batch dulu belajar, dia kata habis bergaduh tu dekat jalan raya ni penuh dengan gigi. Penuh dengan gigi. Gigi yang dah kena tumbuk penuh atas jalan raya. Ni kawan-kawan saya dekat Kedah. Apa ni Felda apa dah. Kan? Kalau saya ingat saya cakap. Tapi ni peristiwa ni ceramah PAS sebelah sini, speakernya mengalir ke depan. Ceramah UMNO sebelah sini, speakernya mengalir ke sini. Yang ni pukul hak tu pukul hak tu. Lalas habis, yang penonton tu bertumbuk. Felda apa nama ni? Kat Felda. Tapi itulah maknanya sampai macam tu. Kita boleh bayangkan, kan sekarang semua disimpan. Jadi yang jadi cyber trooper ni, hak jadi musuh Islam ni, dia laga-lagakan, lagi dia mengapi-ngapikan. Kan, menunjukkan hang ni betul, hang ni betul, hang ni betul, ni betul, lalas tak dia yang betul. Semua sesat, dua-dua semua kan kena keluar Islam lah macam tu kan. Jadi kita tak perasan platform kita guna tu platform musuh. Musuh boleh manfaatkan. Kan? Lepas tu kita pula ambil kesempatan. Kenapa? Hawa kalbu. Kita nak rasa diri kita betul. Kita ada penyokong yang kuat, kita ada dalil yang kuat. Tak apa, kita tak salahkan dalil semua. Tak apa, tapi duduk elok-elok satu meja makan sama-sama, kan? Salam sama-sama, peluk sama-sama. Kan? Ada tak kita salah? Ada, semua orang buat salah. Jangan cakap tak ada salah. Saya tengok dua-dua, ada salah belaka. Tapi maknanya kita bermaafan, toleransi. Tengok toleransi baik-baik sama, adalah kebaikannya insya-Allah mudah-mudahan. Tapi satu benda ini satu benda yang saya nak sebut pagi ni. Ini orang tak perasan. Apa pun yang berlaku pada hari ini sebenarnya dia ke arah kebangkitan Islam. Apa pun berlaku. Apa pun berlaku, bergaduh ni, bergaduh sana, bergaduh sini ke, tumbuk-tumbuk gigi semua hilang kan. Semua ke arah kebangkitan Islam. Sekiranya mereka ikhlas. Siapa-siapa yang ikhlas. Cuma mungkin beza pandangan, tak sama pendapat kan, tapi ikhlas. Ikhlas sungguh-sungguh, maka Allah akan satukan balik. Sebab tu ada sahabat-sahabat, bila kita bergaduh dengan sahabat kita, jangan pukul dia macam jadi orang kafir dah kan. Bantai dia sesat sampai jadi orang kafir, tak. Di sana ada perbezaan pandangan, dan bila perbezaan pandangan itu diikat dengan ikhlas, maka berbeza itu akan jadi kecil, bersatu itu akan jadi besar, kasih sayang jadi besar. Maka ketika itu kita akan lihat orang yang bersisih itu dia akan bersahabat dengan lebih baik daripada sebelumnya. Kenapa? Ikhlas. Jadi jangan nampak macam ni menang, ni sana kalah sebagainya. Kita pun bantai macam-macam kan. Sebab memang fitrah dia macam tu. Kan? Suami isteri kan. Contoh suami isteri ada gaduh tak suami isteri? Ada gaduh kan? Dengan isteri? Pernah gaduh kan? Baru ni lah, pernah kan? Mestilah. Bohong kalau kita kata kahwin, I love you, you love me. Kan? Semua elok-elok semua, tak gaduh. Bohong. Mesti ada perselisihan. Tapi kalau orang beriman, setiap kali berselisih, setiap kali bergaduh, dia beriman, dia ikhlas, dia tengok balik anak dia tengok balik kehidupan dia, maka dia pun mengaku salah, mengaku susah, jadi sama-sama akan jadi lebih kuat lagi. Jadi rupanya masalah perselisihan, pergaduhan, kan, badai yang datang tu
badai yang datang tu kita nampak macam nak terbalik kita punya kapal, tapi rupanya lepas habis badai, kita masih lagi Allah selamatkan dengan ikhlas, kita akan jadi lebih kuat lagi daripada sebelumnya. Lepas kita bergaduh mengenai satu benda, kita ambil pengajaran, kita jadi lebih matang. Kita jadi lebih kuat, lebih pandai. Kita jadi lebih rapat antara satu sama lain. Itu ikhlas. Ikhlas kat situ. Jadi kita kena ikhlas. Ada seorang ni, dia berkahwin, nikah, nak bernikah. Dia tak nak kahwin, tiba-tiba kena pinang. Kan, akhirnya dia pun solat apa semua. Tak nak tengok pun bakal apa suaminya ke atau isterinya kan. Tak nak tengok pun, suamilah selalunya. Jadi lepas tu Allah izin satu hari dia ternampak dalam mimpi dengan Rasulullah SAW. Dengan Rasulullah nampak, ini macam pernah nampak. Tengok Allah ni suami dia. Bakal suami lah. Maka kahwinlah dia. Berkahwin. Allah izin kahwin lah. Kan, bila kahwin tu kan masa tok qadi nak tanya, adakah kamu setuju ke nak kahwin dengan laki-laki ni, si fulan bin si fulan ni. Orang kata perempuan ni diam pun tak ada setuju dah kan. Ataupun angguk kepala ke kan, ataupun saya setuju kan, sebab soalan ni setuju kan. Dia tak cakap setuju, dia cakap apa, dia cakap saya redha. Saya redha. Besar tu. Maknanya dia redha nak berkahwin dan redha nak cari redha Allah lah. Redha. Saya redha. Allah uji sungguh perkataan saya redha. Allah uji, betul kamu redha? Lepas berkahwin, beranak pinak dan sebagainya, Allah uji. Benda yang takut buatkan redha tadi tu. Jadi kita nak sebut kat sini, rupa-rupanya ujian Allah ni bersangkut paut dengan kekuatan kita dan kemudian kemampuan kita. Dan kalau kita ikhlas, kita betul-betul redha, kita betul-betul sabar, syukur sebagainya tadi, maka kita akan jadi lebih kuat lagi. Kalau tidak, pecah. Ikhlaslah, ikhlas. Jadi sebab tu kena ikhlaskan diri. Jadi bagi yang mereka yang belum berwalimah, berkahwin ni, bernikah ni, kan, ikhlaskan diri, bentuk ikhlas, insya-Allah dapat isteri yang ikhlas. Atau dapat suami yang ikhlas. Kadang-kadang kita rasa macam kenapalah tak dapat lagi isteri, tak dapat lagi suami, susahnya kan. Kita ingat macam susah. Jangan tengok fizikal. Allah nak siapkan diri kita. Mungkin ada benda dalam diri kita ni yang perlu kita proses. Jadi Allah nak bagi seorang yang sekufu dengan kita, dan Allah nak bagi yang terbaik dengan kita. Kadang-kadang lambat sikit kan, tapi dapat yang terbaik. Kenapa lambat? Allah nak suruh kita proses diri kita. Allah nak bagi yang ikhlas, mungkin kita masih kurang ikhlas. Allah nak bagi yang soleh, yang bertakwa, ataupun yang soleh, yang bertakwa, rupanya kita masih lagi tak. Jadi sebab tu dia panjang sikit. Jalan itu panjang sikit. Semua Allah bagi yang terbaik. Jadi sebab tu kita tengok balik kan, dekat situlah ada kekuatan perselisihan. Jadi kita jangan ingat ulama-ulama ni bergaduh macam kita bergaduh. Kita bergaduh bertumbuk. Sampai cedera-cedera. Ulama bergaduh, orang alim bergaduh, yang ikhlas, alim yang ikhlas dia akan bersatu. Dia akan bersatu, kemudian dia akan lebih kuat daripada sebelumnya. Ini harapan kita lah. Jadi sekarang ni banyak cakap ustaz ni lawan ustaz tu, ustaz ni lawan ustaz tu. Kan? Kita ni yang jahil-jahil ni, kan? Kita letakkan dalam apa namanya, kita punya FB, bantai ustaz ni, bantai ustaz tu, bantai, kita makin jauh daripada Allah. Tak percaya, kita boleh cek. Macam mana nak tahu cek kita ni? Kalau dulu kita nak sembahyang khusyuk, okey, mudahlah. Tak khusyuk banyak pun khusyuk aja. Sekarang nak khusyuk langsung tak boleh. Kita mengumpat ulama ni, kita mengumpat alim, orang alim, ulama ni. Kita mengumpat orang soleh, kita declare war dengan orang soleh ni. Kita cek ibadah kita. Ada ikhlas tak? Ada khusyuk tak? Ada sabar tak? Ada tak sifat-sifat tu? Kalau kita tengok kita makin jauh, makin cakap pasal ulama ni, makin cakap pasal kita, hati kita makin keras, nak khusyuk susah, nak ikhlas susah, nak bangun malam payah, contohnya kan, maka sedarlah perbuatan kita itu dosa. Berdosa. Kita duk melaga-lagakan orang. Ada satu viral saya tengok dalam apa namanya,
FB. Ada orang hantar. Bukan FB ke YouTube? Tak ingat lah. FB kot. Short-shortnya. Dia cerita pasal Habib Omar. Cerita pasal Habib Omar. Dia kata Habib Omar ni Batiniyah dan Syiah, dia kata. Dia sebut saya pun tak pernah jumpa Habib Omar. Tapi dia orang yang nampaknya soleh Nampak soleh kan. Dan kita tahu ramai sayang kat dia. Kita tak pernah jumpa kan. Kita duduk kat Malaysia, dia kan Yaman. Dia datang Malaysia, Selangor pun bukan jumpa. Yelah orang yang kuat Yusof Azmi ke jumpa lah kot. Kita tak ada apa-apa. Tapi ada orang kutuk habis. Dia kata ini ke ulama. Lepas tu dia ambil gambar. Ambil gambar, video Habib Omar baca Quran. Habib Omar baca Quran semayang. Allahu Akbar semayang. Memanglah dia baca tak sedap macam kita. Kita ni dah berlatih sebagainya. Dia orang Arab. Dan kemudian ada keturunan Rasulullah SAW pula. Dia baca Quran ikut lidah dia, ikut logat aksen dia. Kita baca dengar mungkin tak sedap. Kita dengar mungkin macam tak betul. Kan? Tapi kita ni ada ilmu ke nak judge dia? Ada ilmu nahwu, saraf. Ada ilmu bacaan. Ni ada dia suruh berhenti tu. Dia suruh berhenti tu. Ni keras sangat dia kata kan. Jadi saya lihat kan. Kemudian dia tunjuk pula Habib Omar sembahyang. Allahu Akbar sembahyang. Cara dia, itu kaedah dia. Batal ke sembahyang dia? Mungkin tak sama dengan kita. Kita punya Syafi'i kat sini dengan adab kita, cara kita lah. Tak sama. Jadi dia ditunjukkan keburukan. Nak tunjukkan keburukan. Nak tunjukkan ini ke ulama' ni. Ini ke ulama' ni. Contohlah, saya tak cakap lah Habib Omar tak ada salah. Silap tak ada. Manusia semua ada salah kan. Tapi bila kita memburuk-burukkan seorang saudara kita, apa lagi dia seorang yang ada ilmu. Kalau dia soleh, dia dekat dengan Allah, tak ke kita buat dosa besar? Baik kita pergi jumpa dia, tegur dia direct, cakap dengan dia. Dia pernah jumpa tak? Yang serang tu pernah jumpa tak Habib Omar tu? Begitu juga dengan Mufti Perlis. Sama juga Mufti Perlis. Ada orang yang tak suka Mufti Perlis pula, ada juga. Kan? Cakap gini. Jadi sebenarnya bila kita cerita pasal orang alim ataupun saudara kita se-Islam, saudara kita seiman, berhati-hati. Kita tengok bila kita start mula buat tu, tengok sembahyang kita macam mana. Sembahyang kita makin khusyuk ke makin tak khusyuk? Ikhlas kita makin meningkat ke makin tak meningkat? Tengok tu. Akhlak kita macam mana? Cakap semakin tak jaga pula lidah kita ke macam mana? Jadi kalau kita tengok kita makin jauh daripada Allah, walaupun nampak macam kita ni makin berilmu banyak, maknanya sebenarnya Allah sedang memberi balak pada kita. Istidraj nama dia. Apa istidraj? Allah bagi nikmat, Allah bagi rahmat dia, tapi kita buat maksiat. Habis. Nikmat pun Allah tarik, rahmat pun Allah tarik, akhirnya kita terkeluar. Jadi sebab itu berhati-hati dengan lidah kita. Kadang-kadang kita nampak baik sebagainya, okey, tapi kita tak jaga lidah. Kita ingat lidah ni cakap depan orang je, tulis dekat FB semua tu sama berlaku. Kesannya malahan lebih buruk lagi. Jutaan orang tengok. Kan kalau jadi viral lagilah hebat. Jadi kita nak kena tengok balik. Kita ni jangan belagak pandai. Kita tak pandai, kita buat cara tak pandai sama-sama kita ni kan. Cumanya kita yang penting kita hidupkanlah kasih sayang. Hidupkan kasih sayang. Kan? Ada orang kutuk Mufti Perlis. Kutuk betul. Dia ada kelemahan tak? Ada kelemahan. Yang kutuk tu ada kelemahan tak? Ada kelemahan. Kenapalah kita nak pecah-pecahkan? Ada orang kutuk pula Aswaja. Syekh ni, Habib ni lah kutuk macam-macam. Jadi sebenarnya yang untung siapa? Musuh yang untung. Takkan dah tak ada kebaikan langsung pada orang yang kita kutuk tu. Orang yang kita benci tu tak ada kebaikan langsung ke? Kan? Ini tawaduk. Kan? Nabi para ulama kita, Imam Ghazali sebut kan, dia kata apa? Dia kata kita tengok seorang tu sampai orang tu bukan Islam pun, jangan kita rasa kita lebih besar, lebih baik daripada dia. Sebab kita tahu kita punya tamat macam mana. Akhir hayat kita. Dia mungkin masuk Islam di akhir hayat. Husnul khatimah. Kita belum tahu.
Itu dengan orang Islam. Dengan binatang pun sama juga. Jangan kita rasa bangga binatang. Kutuk-kutuk binatang. Kutuk binatang pun tak boleh. Kan? Kenapa? Kerana binatang mati habis jadi tanah. Kita mati neraka. Wa yazbillah min zalik. Dosa kita habis. Lagi Allah murka. Binatang mati Allah tak murka. Kita kutuk babi kan. Babi kan, kutuk babi kan. Babi mati jadi tanah. Kita mati Allah murka. Babi Allah murka dah. Allah tak murka jadi tanah. Dia tak ada dosa pahala binatang. Jadi sampai binatang pun tak boleh kutuk, apa lagi manusia? Apa lagi orang yang ada ilmu? Lagilah cakap macam-macam kan. Inilah khurafat lah, bid'ah. Kalau betul-betul nak tegur, pergi jumpa dia. Pergi ziarah rumah dia. Buat appointment dengan dia. Assalamualaikum kan. Duduk berdua sama-sama kan. Saya saudara Muslim Islam, saya kasih pada kamu. Kamu kasih pada saya tak? Kasih. Okey, alhamdulillah. Saya nak tegur sikit. Tegur dua-dua tak apa. Apa dia? Kamu sesat. Kamu sunnah yang sesat. Sunnah yang sesat. Apa tu? Kamu bid'ah yang sesat. Dia bid'ah sesat. Seorang sunnah sesat, seorang bid'ah sesat. Yang penting sesat dari situ. Tapi duduk berdua bersama-sama, orang lain tak ada. Benda ni tak ada manipulasi orang. Kan kena pula dekat internet, dekat apa ni website lagilah teruk. Kita buat sama-sama. Rupa-rupanya kita salah faham saja. Tak apalah, kita berbeza pandangan, tapi jangan pecah belahkan umat. Siapa yang jadi judge? Siapa nak jadi hakim sekarang? Kan? Aswaja dengan Wahabi bergaduh, siapa jadi hakim? Yang jadi hakim orang dekat apa ni apa nama ni kedai kopi kan. Jadi hakim netizen itu hakim dia. Maka netizen pun bagilah bantai. Netizen tu ada ilmu ke? Tak ada ilmu. Mungkin adalah netizen ada ilmu kan. Tapi layak ke dia jadi hakim? Yang nak jadi hakim hanyalah Amirul Mukminin. Kita beza pandangan kan. Siapa dia? Qadhi, Amirul Mukminin. Adakah Amirul Mukminin sini? Amir dengan mukmin adalah. Kan? Amirul Mukminin tak ada. Jadi kita sekarang ni nak kena bina, tegakkan orang yang boleh jadi hakim ni. Sama-sama bersatu. Tak kira lah yang namanya Wahabiyah ke, yang namanya Aswajiyah ke. Sama-sama kita kena bersatu. Kalau ada beza pandangan, lapang dada. Masing-masing ada hujah. Tak apalah. Ini Taifah Mansurah, dia utamakan kasih sayang. Dia utamakan penyatuan. Habis ada orang kata, kita mesti boleh bersatu atas kebenaran. Saya nak tanya, berani tak kamu cakap ustaz yang sebut dia tu kafir? Berani tak? Boleh? Boleh berani? Kita kata dia sesat, kafir. Okey, tak. Di Islam. Tapi mungkin beza pandangan. Islam tu apa? Kebenaran lah tu. Cuma dalam Islam adalah beza pandangan. Mazhab ni lah, mazhab tu lah. Pandangan ni lah, pandangan tu lah. Adalah beza pandangan. Berlapang dada dengan pandangan. Kan? Jangan sampai mengkafirkan orang. Tapi kalau mengkafirkan orang tak boleh buat apa lah. Itu memang jenis-jenis yang disebut khawarij oleh Rasulullah SAW. Tak boleh buat apa lah tu. Tapi nak sebut kat sini, majoriti tak ada macam tu. So kita elakkan perpecahan. Elakkan perselisihan. Kita jadikan persisihan dan perpecahan tu sebagai jalan untuk kita mematangkan lagi diri kita, mengeratkan lagi silaturahim sama-sama kita. Jangan kita lawan-lawan, gaduh-gaduh, yang tepuk tangan musuh. Sebab kita nak kena pancung ni, nak kena sembelih ni. Kan? Dajjal nak keluar dah. Kita masih lagi duduk kat universiti lagi. Universiti apa? Berdebat. Saya teringat satu perhimpunan, satu perjumpaan beberapa orang ulama. Dalam perjumpaan tu, ni saya nak sebut sikit lah. Tolonglah sampaikan. Dalam perjumpaan tu, ulama-ulama ni, saya tak sebut ulama-ulama dunia ni datang. Kita pernah buat satu perhimpunan ulama dunia, kita kumpulkan beberapa orang alim yang saleh duduk bincang. Dia kata apa? Dia kata, bagaimana keadaan umat hari ni dalam keadaan yang lesu, tak ada kekuatan kerana alim ulama'nya bercakaran. Kita bercakaran, bagi ceramah, duduk kat podium, duduk dekat mimbar, kita bagi ceramah, duduk kat meja ceramah, kita tak pergi kepada masyarakat, duduk dalam umat, tengok apa masalah umat.
Dan kemudian satukan umat, bina iman dia, ibadah dia, akhlak dia, bina kekuatan umat. Tak duduk. Jadi ulama tak duduk. Berapa ramai ulama yang mati syahid? Berapa ramai ulama yang dikejar oleh Zionis? Yang dikejar oleh musuh Islam? Berapa ramai? Nasara cari nak bunuh. Berapa ramai? Hampir tak ada. Ulama semua nak play safe. Kenapa? Kalau yang jaga kedudukan, tak semualah. Tapi nak sebut sini dalam meeting tu, para alim ulama yang ada pada masa tu, dia menyatakan kita ni masih tidak bersama umat lagi. Tak bersama umat. Ulama kena bersama umat, duduk bersama, bina kekuatan umat. Bukan ceramah. Ceramah ni burung kakak tua pun boleh bagi ceramah. Ceramah. Tapi nak duduk bersama umat, duduk dalam, tengok masalah, bina satu. Sehingga musuh-musuh melihat bahayanya ni si alim ni, sampai bunuh dia, sampai kejar dia. Kenapa? Dia membina kekuatan umat. Kalau setakat ceramah tak ada apa. Jadi sebab tu nak sebut kat sini, bukanlah ceramah tak penting. Bukanlah kita kata apa yang kita buat hari ni tak penting, bukan. Tapi nak sebut, kita kena buat kerja yang sebenar. Ulama warasatul anbiya, bukan ulama pewaris Nabi. Dia hanya sekadar berceramah, berpolitik. Dia duduk kat dalam bersama sahabat-sahabat Nabi, bersama sahabat-sahabat duduk, merasai kesusahan dia. Dia tak duduk satu tempat, datang dengan VVIP-nya dan sebagainya. Dia duduk bersama dengan umat. Buat kerja sama-sama, susah. Itu warasatul anbiya. Kan sampai bila orang luar datang nak jumpa khalifah, Amirul Mukminin, nampak Sayyidina Umar, mana Amirul Mukminin? Tu kat sana. Tengok-tengok dia tengah baring buah pokok. Sayyidina Umar tengah baring buah pokok. Duduk seorang-seorang baring buah pokok, duduk bertedurkan pokok ni. Jadi dia kata ini ke khalifah Amirul Mukminin. Wakil daripada Rom datang nak tengok. Ini ke Amirul Mukminin kan? Tak dapat beza antara khalifah dengan dia punya rakyat dia. Tak dapat beza, sama baju pun sama. Tidur buah pokok. Tak ada alah-alah ke apa kan? Boleh kita hari ni, orang alim kita tidur buah pokok bersama-sama dengan rakyat, boleh. Berapa ramai di kalangan orang alim kita yang boleh bersama rakyat? Tak ramai. Yang terkenal, banyak yang jenis cakap lah. Jadi benda ni fitnah. Sebab tu kita doakan mudah-mudahan kita dapat menyatukanlah hati-hati kita. Saya bukan yang terbaik. Saya cakap ni bukan nak cakap saya pandai tak. Bukan saya nak tegur sesiapa saya hebat, tidak. Cuma sekadar kita sama-sama meluahkan perasaan kita lah. Kerja kita banyak, tapi kita sibuk dengan benda-benda yang menyebabkan kita berpecah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita akan dapat pengajaran sedikit sebanyak daripada peristiwa-peristiwa yang berlaku, dan mudah-mudahan kita akan duduk di bawah kategori orang yang mendapat hidayah Allah al-Mahdiyin, iaitu mereka yang menyatu batu. Bagi mereka sahabat-sahabat yang sekalian, saya nak minta maaf lah kalau ada yang tersalah cakap sebagainya. Saya minta maaf sangat-sangat. Itu kelemahan, mohon ampun daripada Allah dan minta maaf lah. Pokok cakap-cakap ni ada yang tersinggung, terasa apa ke, saya minta maaf lah. Dan bagi sahabat-sahabat Ansar pula mungkin ada yang pun tersinggung sebagainya kan, tak apa, saya tak ada rasa apa-apa insya-Allah. Tapi kita tengoklah kita punya apa ni, kehidupan kita insya-Allah. Aku liqali hadza astaghfirullahalazim. Kita baca doa Arabiah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syari'atik واسق اللهم رابطتها ولمدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجمل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى جهاد في سبيلك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا
بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته